Baiklah, kisah seterusnya dikongsikan oleh saudari Rafali. Kisah ni kenangan dia ketika dia masa kecil dahulu, sekitar umur 9 tahun. Si Rafali ni dia berpindah ikut mak dia lah. Selepas dia bercerai dengan ayah dia berpisah dengan mak dia, jadi dia ikut mak dia tinggal di sebuah kampung di Kuala Lumpur. Saya kurang pasti di mana, tapi di Kuala Lumpur mungkin anda tahulah. So masa ni zaman, kata orang zaman dulu lah ya, belum lagi teknologi, belum moden lagi. Jadi di kampung tu heboh masa tu gangguan toyol. Jadi si Rafali ni, dia ni kata orang ada kelebihan lah, dia boleh tengok benda-benda yang orang tidak boleh tengok. Kira hijab dia terbuka lah. Tapi bukan dia seorang, adik dia pun juga sama. Kadang-kadang nampak benda yang orang tidak nampak. Dijadikan cerita, mak si Rafali menyuruh si Rafali dengan adik dia untuk beli ubat nyamuk. Zaman dulu orang guna ubat nyamuk lingkar. Okey, itu zaman dulu lah ya, bakar dan ubat nyamuk tu akan apa. Itu zaman dulu lah. Belum ada lagi yang spray. Ada tu pun spray tapi sangat mahal. Jadi orang kampung kebiasaannya menggunakan ubat nyamuk lingkar. Jadi mak dia suruh pergi beli. Kalau tak, memang bernyamuk je ke malam tu. Memang sangat banyak nyamuk lah di kawasan kampung tu. Jadi si Rafalin cakap lah, mak, tak boleh esok ke mak? Esok pagi lah mak. Malam ni juga mak tak tahan dengan nyamuk ni. Nanti kamu juga lah kena gigit. Jadi si Rafali dengan adiknya terpaksalah pergi ke kedai runcit untuk beli ubat nyamuk lingkar. Dan masa tu pukul 10 malam. Jadi ketika mereka keluar, dong adik-beradik berpegang tangan. Mereka nampak, sebelum sampai kedai lah, mereka nampak ada 2 orang budak botak tengah bermain di kawasan kampung tu. Jadi dong terkejut lah, malam-malam begini budak 2 botak apa ni tiba-tiba main ni. Dan mereka tahu yang mereka nampak tu bukanlah manusia, tapi itulah yang dikecohkan orang ramai tentang toyol. Jadi toyol tu terkejut bila si Rafali dan adiknya nampak mereka. Si Rafali dan adik ni bawa nak nampak lah konon, tapi mereka perasan si Rafali dan adiknya nampak. Jadi toyol tu pergi mendekati mereka. Ya, toyol tu terkejut, macam mana boleh nampak. Jadi adiknya tarik, kak, toyol tu nampak kita kak. Buat tak tahu. Semakin lama toyol tu semakin dekat dan ketawa. Ya, ketawa cuba mengganggu mereka berdua. Adiknya belum sempat lagi sudah lari semula pulang ke rumah. Si Rafali apalagi pun ikut kejar adiknya balik ke rumah. Dan toyol tu hanya memerhati sambil ketawa. Dan sampai di rumah, mak dia terkejut. Kenapa kau pulang ni? Jadi adik si Rafali ni begitu. Mak, ada toyol mak, dia ganggu kami mak. Mana ada hantu sekarang ni? Mak dia cakap, pergi semualah kedai, pergi kamu. Kalau tak, jangan kau balik rumah. Jadi si Rafali dan adik ini berfikir, alamak, macam mana lah kita nak lalu kawasan toyol tu. Bilang si Rafali, begini saja, sampai kawasan toyol tu kita lari laju-laju. Jadi mereka pergi semula dan nampak toyol tu masih ketawakan mereka bermain. Jadi si Rafali dan adiknya berpegang tangan lari melalui kawasan toyol tu. Toyol tu hanya ketawa melihat gelagat mereka. Begitu juga selepas mereka beli ubat nyamuk lingkar tu, bila mereka pulang pun begitu juga. Ya, yang peliknya toyol tu tidaklah macam kejar mereka, dia hanya ketawa melihat gelagat si Rafali dan adik dia. Dan sampai di rumah mereka tercungap-cungap guys. Ya, dengan apa yang mereka nampak. Dan keesokannya heboh, seorang pakcik meninggal dunia dan dikatakan pakcik itulah yang memelihara toyol. Dan mereka perhatikan, memang kawasan rumah pakcik itu tempat mereka nampak jelmaan toyol.